Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang saya kasihi, selamat kembali lagi kepada satu lagi episod kisah-kisah Al-Quran. Apa khabar anda? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati anda dan keluarga yang sedang menyaksikan episod kali ini. Saudara, pada episod yang lalu saya telah berkongsi sedikit berkaitan kisah tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam telah menghabiskan lebih kurang 950 tahun berdakwah, mengajak keluarga dan juga kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan. Namun demikian, setelah berusaha selama 950 tahun, akhirnya beliau tidak dapat kecuali sedikit sahaja daripada kalangan mereka yang kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan perbincangan kita berkaitan satu lagi aspek daripada kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah berdakwah, mengajak keluarga dan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun dan tidak ada ramai daripada kalangan mereka yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk membina sebuah bahtera yang besar. Kerana bahtera ini bertujuan untuk kemudian menyelamatkan Nabi Nuh dan mereka yang beriman dengannya beserta haiwan-haiwan yang tertentu untuk penerusan dan kelestarian kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dapati dalam surah Hud ayat 40 Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang bermaksud Nabi Nuh terus bekerja berusaha sehingga apabila datang hukum kami, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka, lalu air keluar memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan dan banjir besar. Lalu kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu dua daripada tiap-tiap jenis haiwan, yakni satu jantan dan satu betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan kekufurannya, juga bawalah orang yang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit sahaja. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam membina siap bahtera dan telah mula keluar pancutan air yang banyak daripada bumi untuk sebagai tanda permulaan bah ataupun banjir besar di bumi ketika itu, Allah Subhanahu wa taala merakamkan panggilan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 41 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang bermaksud dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata dengan nama Allah, ia akan bergerak laju dan akan dengan berhenti juga nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan peristiwa yang berlaku selepas itu dalam surah Hud ayat 42 yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Mereka ketika itu setelah diperintahkan oleh Nabi Nuh, ramai-ramai yang beriman dengan Nabi Nuh ikut semua naik ke dalam bahtera, dan ketika itu bahtera pun lalu mula bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang tingginya disifatkan Allah Subhanahu wa taala
ibarat gunung dan gunung ganang yang ada. Dan sebelum itu, sebelum bergerak laju, Nabi Nuh sempat memanggil anaknya, kemudian berkata kepadanya sedang anaknya itu berada di tempat yang terpisah daripada Nabi Nuh, "Wahai anakku, naiklah bahtera ini bersama-sama dengan kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian anak Nabi Nuh menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Hud ayat 43, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Beliau berkata kepada bapanya, "Wahai bapaku, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air ataupun bah yang besar ini." Lalu Nabi Nuh berkata, sambung lagi, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Yang bermaksud, pada hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala illa man rahim, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata-kata yang terakhir itu daripada Nabi Nuh, Allah menceritakan wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Yang bermaksud, setelah Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, hari ini tidak ada lagi sesuatu yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah kecuali orang yang dikasihinya," tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan memisahkan antara si bapa dan juga si anak, dan anak itu termasuklah daripada golongan mereka yang ditenggelamkan oleh banjir tersebut. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala merakamkan lagi satu lagi doa dan permohonan daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Nuh berkata, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah daripada kalangan keluargaku, daripada kalangan ahliku. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin." Dan sesungguhnya janjimu itu adalah benar dan engkaulah yang maha bijak di antara mereka yang adil dan bijak menghukum. Itu adalah permohonan Nabi Nuh. Sebab pada ketika itu Nabi Nuh melihat bagaimana ombak itu telah memisahkan beliau dan anaknya. Bapa mana saudara? Bapa mana yang tidak akan, atau orang tua mana yang tidak akan ingin memohon perlindungan dan bantuan Allah pada saat anaknya itu boleh ditenggelami oleh banjir yang besar seperti itu, yang mana ombaknya setinggi gunung dan ganang yang ada. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, anakku adalah daripada golongan keluargaku," dengan harapan Allah menyelamatkan anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi respon. Qala ya Nuh, Allah berkata, "Wahai Nuh, innahu laysa min ahlik." Sesungguhnya anak kamu itu tidak layak menjadi orang yang daripada, atau orang yang mempunyai hubungan denganmu daripada hubungan keluarga. Innahu amalun ghairu salih, kerana sesungguhnya bawaannya itu bukanlah amal yang salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu bertanyakan kepadaku sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sebenarnya aku melarang kamu dan menasihatkan kamu, wahai Nuh, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi Nuh AS berkata lagi, dan ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, dan jika seandainya kamu tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmah kepadaku, nescaya aku akan menjadi daripada kalangan mereka yang rugi. Saudara, kita telah melihat daripada peristiwa ini bagaimana seorang bapa itu, seperti mana orang tua yang lain, tidak akan pernah sanggup melihat anaknya ditimpa kesusahan, kepayahan dan keperitan.
Namun, cerita ini juga memberikan kita peringatan, saudara, bahawa kadang-kala dalam kehidupan tidak semua perkara terjadi mengikut apa yang kita inginkan. Para anbiya juga diuji dengan masalah rumah tangga mereka. Sebagai contoh, Nabi Nuh dalam kisah ini diuji dengan anak yang tidak mahu menuruti pelawaan dan undangan mereka. Maka saudara, seandainya kita merasakan bahawa pada kala dan ketika tertentu kita telah berusaha membesarkan anak kita, mengajak anak kita untuk menjadi orang yang baik, menganjurkan kepada mereka supaya melakukan kebajikan dan sebagainya, tapi ternyata mereka mungkin ketika itu belum lagi sedia untuk menuruti semua yang kita ajarkan, yang kita sarankan dan anjurkan kepada mereka. Jangan kita rasa hampa dan sedih, saudara. Jangan berputus asa, saudara. Tugas kita sebagai ibu dan bapa adalah menyampaikan peringatan, membimbing mereka dengan cara yang baik dan sesuai dan juga mudah untuk mereka fahami, dan akhirnya mudah-mudahan melembutkan hati mereka. Saudara, jika kita pada saat ini sedang diuji dengan ujian anak-anak yang tidak mahu mendengar kata, ingatlah saudara, bukan kita sahaja yang mempunyai ujian tersebut. Nabi Nuh juga diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian tersebut. Bayangkan, Nabi Nuh diberikan masa yang lebih lama lagi untuk berdakwah, mengajak anaknya, tapi ternyata akhirnya anaknya tidak mahu menuruti kata-kata beliau, tidak mahu menuruti ajakan beliau, ya kan? Yang penting saudara, kita sebagai ibu bapa perlu membangun kemahiran kita untuk memahami anak kita dan usaha kemudian mencari jalan keluar dan huraian. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kala ada orang datang kepada saya dan tanya, "Ustaz, saya dah tak tahu apalah nak cakap dengan anak saya, Ustaz." Memang kita tak tahu nak cakap apa, sebab kita tak belajar apa yang anak kita akan nak dengar. Sebab anak kita akan melalui pelbagai fasa dalam kehidupan. Fasa kanak-kanak, fasa remaja, fasa belia, diikuti oleh fasa hatta ketika fasa baru-baru keluar bekerja dan sebagainya. Dan di setiap fasa itu mereka mempunyai pemikiran yang berbeza. Mereka mempunyai kecenderungan yang berbeza. Reaksi mereka terhadap nasihat juga akan berbeza. Maka tugas kita sebagai ibu bapa untuk kita cuba memahami mereka berada di tahap mana pembangunan mereka, supaya bila kita sampaikan pesanan, dia tidak akan menjadi ibarat menuang air di atas daun keladi. Sebab saya berikan contoh ya, Nabi SAW diriwayatkan pernah disebutkan bahawa Nabi SAW tidak memberi nasihat kepada para sahabat sepanjang waktu dalam semua keadaan. Kita bayangkan kan, oh, kalau adalah Nabi dengan kita, mesti Nabi SAW akan penuh dengan nasihat kepada kita sepanjang masa. Tapi tidak. Nabi SAW tidak memberikan nasihat kepada para sahabat sepanjang waktu. Kenapa? Disebutkan kerana khasyatal malal. Takut untuk mereka ini merasa bosan. Para sahabat juga, Nabi SAW takut mereka merasa bosan. Ini kan pula anak-anak kita. Ya kan? Jadi ada kadang-kala anak kita dan anak-anak kita juga berbeza. Dan anak orang lain juga akan berbeza dengan anak kita. Saya pernah satu ketika, seorang hamba Allah ini, beliau mengatakan sesuatu di social media anaknya. Anaknya ikut serta dalam suatu program, yang mana program ini merupakan program yang tidak begitu disenangi masyarakat ramai. Jadi ketika itu saya difahamkan saudara mara remaja ini atau belia ini kemudian seolah-olah memberikan tekanan kepada ibu bapa belia ini. Kata, kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Tapi bila saya bertemu dengan bapa belia tersebut, beliau katakan demikian, "Ustaz, mereka tak kenal anak saya. Saya kenal anak saya. Saya tahu cara yang terbaik untuk saya cuba fahamkan mereka, cuba fahamkan anak saya
untuk kemudian menghargai keprihatinan kita. Tapi saya tak boleh kalau orang-orang yang lain masuk campur, kemudian berikan tekanan kepada anak saya sehingga anak saya lebih jauh daripada saya dan keluarga. Saudara, bukan salah untuk kita membantu. Tapi, kalau kita belum tahu kita membantu kepada seseorang atau keluarga tertentu untuk mereka memperbaiki keadaannya, maka saya nasihatkan lebih baik untuk kita tidak masuk campur ketika itu. Kerana takut kita menjadi ibarat tikus yang membaiki labu, yang mana labunya semakin rosak. Ya kan? Maka, pertama fokus kepada keluarga kita. Tengok anak-anak kita berada di fasa mana, kemudian kita lihat cara yang terbaik untuk kita bincang dengan mereka dan sampaikan mesej yang ingin kita sampaikan. Ya kan? Kemudian seterusnya saudara, saya ingin sangat berpesan kepada diri saya dan setiap daripada kita yang berada di sini. Biar anak kita ini, tidak kiralah umur apa pun mereka, biarlah kita menjadi gurunya dalam keadaan yang berbeza-beza. Mungkin ketika waktu kecilnya, kita boleh memberikan tindakan disiplin terhadap beliau. Tapi bila beliau mula membesar sehingga menjadi seorang dewasa, meskipun mereka ini telah dewasa, kita sebagai ibu dan bapa perlu terus mendampingi mereka. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi diriwayatkan sendiri bahawa Nabi dari masa ke semasa akan singgah di rumah anak perempuannya Fatimah Zahra untuk bertanya kalau sekiranya beliau ini ada sebarang masalah atau perlu sebarang nasihat ataupun mempunyai apa-apa perkara yang ingin dikongsikan dengan bapanya sehingga bapanya dapat kemudian bantu mana yang patut. Saya rasa ini adalah perkara yang perlu untuk ibu bapa kekal berada dekat dengan anak tanpa masuk campur dalam urusan rumah tangga anak-anak. Kadang-kala bila ada ibu bapa yang terlalu prihatin, mereka kemudian sampai kepada tahap masuk campur dalam urusan rumah tangga anak-anak. Bila campur tangan sedemikian tidak dapat ditangani dengan baik atau diuruskan dengan baik, dikhawatiri bahawa campur tangan mereka akan hanya lebih memburukkan lagi rumah tangga anak tersebut. Maka berhati-hati. Berhikmahlah dalam kita ini menyampaikan pesan, membawa anak-anak kita kepada kebaikan. Seterusnya saudara, walaupun atau meskipun ayat ini seolah-olah menunjukkan bahawa kita mengabaikan, tapi ayat ini juga mengingatkan kita bahawa kita perlu berusaha untuk tidak mengabaikan siapa saja daripada golongan keluarga kita. Saya berikan contoh. Pernah satu ketika ada seorang hamba Allah ini, beliau mempunyai cabaran tertentu yang mana dia sebenarnya memerlukan panduan agama, ya kan, perlukan nasihat agama. Tapi saudaranya yang satu lagi, beliau tahu jika beliau ketika itu ingin terus-terus memberi nasihat kepada saudaranya yang ada masalah melanggar agama, kemungkinan beliau pada ketika itu akan hanya menjauhkan saudaranya daripada keluarga dan daripada agama. Apa yang dilakukan oleh saudara yang mempunyai kekuatan agama ini? Beliau terus mendampingi keluarga saudaranya ini seperti mana biasa. Saya pernah ada satu kisah yang mana seorang hamba Allah ini, beliau suka untuk membantu orang. Bila ada peluang untuk kerja sukarela, beliau akan membantu orang. Beliau akan suka membantu. Tapi beliau ketika itu belum terbiasa solat. Ya kan? Belum terbiasa solat. Tapi kawannya seorang ini yang berada dalam kumpulan yang tidak solat, beliau akan solat bila waktu solat. Tapi beliau tidak akan mengajak mereka kepada solat. Beliau hanya solat. Bila waktu masuk, beliau akan solat. Sehinggalah satu ketika, kawan-kawannya yang biasa dengan beliau ini, nampak kerana lantaran kawannya selalu solat bila bersama dengan mereka, tapi beliau tidak memandang rendah kepada mereka, beliau tidak merendah-rendahkan atau memperkecilkan mereka, beliau juga tidak berperasaan atau menunjukkan kesombongan terhadap mereka, mereka akhirnya terbuka hatinya.
tanya kepada kawan yang seorang solat ni, aku nak belajar lah sembahyang, malulah nak tanya orang luar, boleh tak ajar kita? Di situ bermulanya pintu dakwah. Pintu dakwah, saudara, tidak perlu merupakan satu yang kita buka, tapi ada kalanya dakwah itu lebih berkesan dengan kita hanya menunjuk saja kebaikan tanpa kita perlu mengajak orang pun. Kerana jika kita beramal dengan amalan kebaikan, kita menegakkan agama, pada masa yang sama kita menjadi orang yang berakhlak mulia, ternyata itu adalah lebih berkesan dalam dakwah mengajak orang kepada kebaikan daripada kita hanya terlalu banyak bercakap sehingga menyebabkan orang lain merasa bosan dengan pesanan kita, dan bahkan pesanan kita lebih teruk lagi jika ia dilihat sebagai bebelan. Saudara, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita cuba melihat dalam rumah, ketika mana kita semua duduk lebih sering dengan keluarga di rumah Ramadan ini, kita dapat melakukan penyesuaian. Kita dapat melakukan bahkan pengorbanan pun, bagaimana kita boleh mendekati keluarga kita, sehingga akhirnya selepas kita keluar daripada Ramadan ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kukuh, hubungan kita dengan keluarga juga semakin lebih kukuh, dan mudah-mudahan semakin timbul rasa hormat di antara kaum keluarga yang ada bersama dengan kita sepanjang Ramadan ini di rumah kita. Dan akhirnya, mudah-mudahan dengan kita bangunkan perasaan hormat demikian, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala serta keberkatan Ramadan akan mencurah-curah ke dalam rumah tangga kita, sehinggalah kita dapat hidup bahagia bersama di dunia dan juga di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.